Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Berkenaan kisah Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah Sayyidul Taifah, ketua bagi seluruh ahli-ahli tasawuf tariqah. Maksudnya kalau kita ni sebagai ahli sunnah wal jamaah, pada sudut akidah, imam kita dua, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pada sudut fiqah, imam kita ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian pada jalan tariqat, satu imam kita, itu Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi nisbat Syah Bahuddin Naqsyaband dalam silsilah tarikat dia, ada nisbat dia yang sampai kepada Abdul Qasim Junaid Baghdadi. Bukan kata sampai kepada Abu Yazid saja, tapi dia ada beberapa silsilah lagi. Kita akan ketahui bila kita baca kisah-kisah dan kitab-kitab yang menyatakan tentang riwayat Syah Bahuddin Naqsyaband. Baik, tentang Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi ni, dia antara orang yang hidup sekitar 200 ke 300 Hijrah. Dia meninggal dunia pada tahun 298 Hijrah. Abdul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Khazzaz An-Nihawandi. Beliau adalah seorang putera kepada seorang pedagang barang pecah dan anak saudara kepada Hadrat Syekh Sirri Saqati rahmatullah alaih. Dia adalah kawan Tariq Al-Muhasibi yang merupakan penyebar besar aliran waras dalam tarikat Sufism. Aliran waras ni aliran sahu, ini aliran baqa, sedar, sentiasa dalam keadaan sedar, tidak mabuk, yang keadaan sakar. Dia telah mengembangkan sebuah doktrin tasawuf yang mempengaruhi keseluruhan aliran tarikat di dalam Islam. Teorinya dijelaskan secara terperinci dalam ajaran-ajarannya dan dalam surat-suratnya pada tokoh-tokoh sezaman dengannya, yang mana boleh kita baca dalam kitab-kitab ataupun risalah-risalah tentang menyatakan tentang Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia meninggal dunia pada tahun 298 Hijrah bersamaan 910 Masihi. Beliau dikenali sebagai ketua dari sebuah aliran yang besar dan berpengaruh luas. Itu aliran tasawuf. Golongan Sufiah, inilah imam dia. Dan kalau golongan Sufi, Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi adalah imam. Tahu tak? Ini kita tahu. Jadi, masa remaja Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, semenjak kecil, beliau sudah merasakan kegelisahan. Rohaninya sentiasa berasa resah gelisah. Dia adalah seorang pencari Allah yang tekun, penuh disiplin, bijaksana, cerdas dan mempunyai makrifat, intuisi yang tajam. Pada suatu hari ketika kembali dari madrasah, Syekh Junaid mendapati ayahnya sedang menangis. Dia pun bertanya kepada ayahnya, apakah yang telah terjadi? Maka ayahnya berkata, aku ingin memberi sedekah kepada bapa saudaramu, Hadrat Sirri Saqati, tapi dia tidak mahu menerimanya. Ayahnya menjelaskan, aku menangis kerana seumur hidupku baru sekarang inilah aku dapat mengumpul wang 5 dirham. Tetapi ternyata pemberianku tidak layak diterima oleh salah seorang sahabat Allah. Syekh Junaid berkata, berikanlah wang itu kepadaku, biar aku yang akan memberikannya kepada pakcik. Dengan cara ini tentu dia mahu menerimanya. Syekh Junaid berkata. Jadi wang 5 dirham itu diserahkan ayahnya pada Junaid dan berangkatlah beliau ke rumah bapa saudaranya. Sesampainya di tempat tujuan, dia mengetuk pintu. Siapakah itu? Terdengar sahutan dari dalam.
Junaid jawabnya, bukalah pintu dan terimalah sedekah yang sudah menjadi hakmu ini. Syekh Junaid berkata kepada empat saudara itu, Siri Sakti rahmatullah alaih, aku tidak mahu menerimanya. Siri menyahut, demi Allah yang telah sedemikian baiknya kepadamu dan sedemikian adilnya kepada ayahku, aku meminta kepadamu, terimalah sedekah ini. Junaid berseru. Kemudian Syekh Siri bertanya, Junaid, bagaimanakah Allah telah sedemikian baiknya kepadaku dan sedemikian adilnya kepada ayahmu? Junaid menjawab, Allah berbuat baik kepadamu kerana telah memberikan kemiskinan kepadamu. Allah berbuat adil kepada ayahku kerana telah membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Engkau bebas menerima atau menolak sedekah, tetapi ayahku, baik secara rela maupun tidak, harus menghantarkan sebahagian harta kekayaannya kepada yang berhak menerimanya. Hadrat Siri As-Sakti rahmatullah alaih sangat senang hati mendengar jawapan itu daripada Junaid. Wahai anakku, sebelum menerima sedekah itu, aku telah menerima dirimu. Sambil berkata demikian, Hadrat Siri Sakti membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Untuk Junaid, disediakannya tempat yang khusus di dalam hati. Ketika Junaid baru berumur 7 tahun, ketika Siri membawanya ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Masjidil Haram, 400 syekh sedang membahas sikap syukur. Setiap orang di antara mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kemukakanlah pula pendapatmu, kata Syekh Siri mendorong kepada Junaid. Maka berkatalah Syekh Junaid, kesyukuran bererti tidak mengingkari Allah dengan kurniaan yang telah dilimpahkannya atau membuat kurniaannya itu sebagai sumber keingkaran. Tepat sekali, wahai pelipur hati muslim-muslim sejati. Keempat-400 syekh tersebut berseru. Semuanya sependapat bahawa definisi ta'arif kesyukuran yang dikemukakan Junaid itu adalah yang paling tepat. Hadrat Siri rahmatullah alaih berkata kepada Junaid rahmatullah alaih, nak, tidak lama lagi akan kenyataanlah bahawa kurniaan yang istimewa dari Allah kepadamu adalah lidahmu. Hadrat Junaid tidak sanggup menahan tangisnya ketika mendengar kata-kata bapa saudaranya itu. Bagaimanakah engkau memperolehi semua pengetahuan ini? Hadrat Siri bertanya kepada Hadrat Junaid. Maka Hazrat Junaid menjawab, dengan duduk mendengarkanmu. Jadi dengan duduk bersahabat, dengar Hazrat Syekh Siri, bapa saudara dia tu, Syekh, Tok Syekh, Hazrat Siri Sakti. Jadi dengan dia duduk berdamping dengan Hazrat Siri Sakti tu, dengar kan, pengajaran-pengajaran dia, maka dia pun dapat. Hazrat Junaid lalu kembali ke Baghdad dan berdagang barang pecah. Ini barang-barang second hand lah. Barang-barang terpakai. Setiap hari, dia menurunkan tirai kedainya dan melakukan solat sunat sebanyak 400 rakaat di kedainya. Kebelakangan hari, usaha itu ditinggalkan dan dia mengunci diri dalam sebuah bilik di rumah Hadrat Siri. Di dalam bilik itulah dia menyibukkan diri untuk menyempurnakan batinnya. Dan di situ pula dia membentangkan sejadah ketekunan sehingga tidak sesuatu hal pun selain Allah yang difikirkan. Bagaimana Hazrat Junaid diuji? Selama 40 tahun Hazrat Junaid menekuni kehidupan mistik rohaninya di jalan tasawuf. 30 tahun lamanya, setiap kali selesai solat isyak, dia berdiri dan mengucapkan Allah, Allah terus menerus hingga fajar. Dan melakukan solat subuh tanpa perlu berwuduk lagi. Jadi dia berzikir daripada solat isyak. Lepas solat isyak tu, dia berdiri sambil berzikir ismu zat sampai subuh. Setelah 40 tahun berlalu, Hazrat Junaid menceritakan, timbullah kesombongan di dalam hatiku. Aku menyangka bahawa tujuanku telah tercapai. Segera terdengar olehku suara dari langit yang menyeru kepadaku, Hazrat Junaid, telah tiba masa saatnya bagiku untuk menunjukkan kepadamu tali pinggang majusimu. Mendengar seruan itu aku mengeluh, Ya Allah, dosa apakah yang telah dilakukan Junaid? Suara itu menjawab,
Apakah engkau hidup untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada itu? Junaid mengeluh, menundukkan kepalanya. Apabila manusia belum patut untuk menemui Tuhannya, bisik Junaid, maka segala amal baiknya adalah dosa semata-mata. Hazrat Junaid lalu terus berdiam di dalam biliknya dan terus menerus mengucapkan Allah, Allah sepanjang malam. Tapi lidah fitnah menyerang dirinya dan tingkah lakunya ini dilaporkan orang kepada Hazrat Khalifah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kepada Junaid bila kita tidak mempunyai bukti, jawab Khalifah. Kebetulan sekali Khalifah mempunyai seorang hamba perempuan berwajah sangat cantik. Gadis ini telah dibelinya berharga 3,000 dinar dan sangat disayanginya. Khalifah memerintahkan agar hamba perempuannya itu dipakaikan dengan pakaian yang gemerlapan dan didandan dengan batu-batu permata yang mahal. Pergilah ke tempat Junaid. Khalifah memerintahkan hamba perempuannya. Berdirilah di depannya, buka cadar dan perlihatkan wajahmu. Permainkan batu-batu permata dan pakaianmu untuknya. Setelah itu katakanlah kepada Junaid, aku kaya raya tetapi aku sudah jemu dengan urusan-urusan dunia. Aku datang kemari agar engkau mahu melamar diriku sehingga bersamamu aku dapat mengabdikan diri untuk berbakti kepada Allah. Hatiku tidak berkenan kepada sesiapa pun kecuali kepadamu. Kemudian perlihatkan tubuhmu kepadanya. Bukalah pakaianmu dan godalah ia dengan seluruh daya usahamu. Ditemani oleh seorang pelayan, dia dihantar ke tempat Junaid. Si gadis menemui Junaid dan melakukan segala daya usaha malah melebihi dari apa yang diperintahkan kepadanya. Tanpa disengaja dia terpandang oleh Junaid. Junaid membisu dan tak memberi jawapan. Si gadis mengulangi daya usahanya dan Junaid yang selama itu tunduk mengangkat kepalanya. Ah, serunya sambil meniupkan nafasnya ke arah si gadis. Si gadis lalu terjatuh dan seketika itu juga menemui ajalnya. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelayan yang menemaninya kembali ke hadapan Khalifah dan menyampaikan segala kejadian itu. Api penyesalan menyesak dada Khalifah dan dia memohon keampunan Allah kerana perbuatannya itu. Seseorang yang memperlakukan orang lain seperti yang tak sepatutnya akan menyaksikan hal yang tak patut untuk disaksikannya. Khalifah berkata. Khalifah bangkit dan dia berangkat untuk mengunjungi Junaid. Manusia seperti Junaid tidak dapat dipanggil untuk menghadapnya, dia berkata. Setelah bertemu dengan Junaid, Khalifah bertanya, wahai guru, bagaimanakah engkau sampai hati membinasakan tubuh gadis yang sedemikian eloknya? Junaid menjawab, wahai raja kaum muslimin, belas kasihmu kepada orang-orang yang mentaatimu sedemikian besarnya sehingga engkau sampai hati untuk menginginkan susah payahku selama 40 tahun mendisiplinkan diri, bertarikat, mengasingkan diri, musnah diterbangkan angin. Tetapi apakah artinya diriku di dalam semua itu? Janganlah engkau lakukan sesuatu hal pada orang lain apabila engkau sendiri tidak menginginkannya. Setelah peristiwa itu, nama Junaid menjadi harum. Kemasyhurannya terdengar ke seluruh penjuru dunia. Betapapun besarnya fitnah yang dilontarkan kepada dirinya, liputannya 1000 kali ganda. Junaid mula memberikan khutbah-khutbah. Dia pernah mengatakan, aku tidak berkhutbah di depan umum sebelum 30 manusia soleh menunjukkan kepadaku bahawa telah tiba saatnya aku menyeru umat manusia kepada Allah. Selama 30 tahun aku mengawasi batinku. Junaid mengatakan, setelah itu selama 10 tahun batinku mengawasi diriku. Pada saat ini telah 20 tahun lamanya aku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai batinku dan batinku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai diriku. Selama 3 tahun, Junaid meneruskan, Allah telah berkata-kata dengan Junaid melalui lidah Junaid sendiri. Sedang Junaid tidak ada dan orang-orang lain tidak menyedari hal itu. Junaid mulai berkhutbah ketika lidah Junaid telah fasih mengucapkan kata-kata mulia. Hadrat Siri As-Saqti rahmatullah alaih mendesak bahawa Junaid berkewajipan untuk berkhutbah di depan umum. Mula-mula Junaid enggan. Dia tidak ingin melakukan hal itu. Apabila guru masih ada, tidaklah layak bagi si murid untuk berkhutbah. Junaid berdalih. Kemudian pada suatu malam Junaid bermimpi dan dalam mimpi tersebut dia bertemu dengan Hadrat Baginda Nabi SAW. Berkhutbahlah
Nabi berkata kepadanya. Keesokan paginya, dia hendak pergi mengkhabarkan hal itu kepada Hadrat Siri. Tapi ternyata Hadrat Siri sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Sebelumnya, engkau selalu merasa enggan dan menantikan agar orang-orang mendesakmu untuk berkhutbah. Tapi mulai saat ini, engkau harus berkhutbah kerana kata-katamu dijadikan sebagai alat bagi keselamatan seluruh dunia. Engkau tak mahu berkhutbah ketika dimohon murid-muridmu. Engkau tak mahu berkhutbah ketika kudesak. Tapi kini Nabi sendiri yang memberi perintah kepadamu. Oleh kerana itu, kau harus mahu berkhutbah. Semoga Allah mengampuni diriku. Junaid menjawab. Tapi bagaimanakah engkau boleh mengetahui bahawa aku telah berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpiku? Hadrat Siri menjawab. Aku bertemu dengan Allah dalam mimpi. Allah. Junaid mimpi jumpa Nabi SAW. Hadrat Siri mimpi jumpa Allah. Subhanallah. Aku bertemu dengan Allah dalam mimpi. Jawab Hadrat Siri. Dan dia berkata kepadaku, telah ku utus Rasulku untuk menyuruh Junaid berkhutbah di atas mimbar. Aku mahu berkhutbah, Junaid menyerah. Tetapi dengan satu syarat, bahawa yang mendengar khutbahku tidak lebih dari 40 orang. Pada suatu hari Junaid berkhutbah. Jumlah pendengar hanya 40 orang. 18 orang di antaranya menemui ajal mereka, sedang lebihannya yang berjumlah 22 orang jatuh pengsan dan harus dihantar ke rumah masing-masing. Di dalam kesempatan yang lain, Junaid berkhutbah di dalam masjid besar. Di antara jemaahnya ada seorang pemuda Kristian. Tapi tak seorang pun yang mengetahui bahawa dia beragama Kristian. Pemuda itu menghampiri Junaid dan berkata, Nabi pernah bersabda, berhati-hatilah dengan wawasan seseorang yang beriman. Kerana ia dapat melihat dengan nur Allah. Apakah maksudnya? Junaid menjawab. Yang dimaksudkannya adalah bahawa engkau harus menjadi seorang Muslim dan melepaskan ikatan Kristianmu itu. Kerana ini adalah zaman Islam. Pemuda itu segera memeluk Islam setelah mendengar jawapan Junaid. Setelah berkhutbah beberapa kali, orang-orang menentang Junaid. Junaid menghentikan khutbahnya dan mengurungkan dirinya di dalam bilik. Betapapun dia didesak untuk berkhutbah, kembali dia tetap menolak. Aku sudah cukup puas, jawab Junaid. Aku tidak mahu merancang kehancuran diriku sendiri. Tetapi beberapa lama kemudian, tanpa diduga-duga, Junaid naik ke atas mimbar dan mulai berkhutbah. Apakah kebijaksanaan yang terkandung di dalam perbuatanmu ini? Seseorang bertanya kepadanya. Junaid menjawab. Aku teringat sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, di hari-hari terakhir nanti, yang menjadi juru bicara di antara umat manusia adalah yang paling bodoh di antara mereka. Dialah yang akan berkhutbah kepada umat manusia. Aku menyedari bahawa aku adalah yang terbodoh di antara umat manusia. Dan aku berkhutbah kerana kata Nabi SAW itu, aku tak akan menentang kata-katanya itu. Pada suatu ketika mata Junaid sakit dan dipanggilnya seorang tabib. Jika matamu terasa pedih, jangan biarkan air masuk ke dalam matamu, kata si tabib menasihatkannya. Ketika tabib itu telah pergi, Junaid bersuci, berwuduk untuk solat. Kemudian solat dan setelah itu pergi tidur. Ketika terbangun, ternyata matanya telah sembuh dan terdengar olehnya sebuah seruan. Junaid bersedia mengorbankan matanya demi nikmat kami. Allah. Seandainya untuk tujuan yang sama, dia telah memohon keampunan kami untuk semua penghuni neraka. Nescaya permohonannya itu akan kami kabulkan. Ketika si tabib datang dan menyaksikan bahawa mata Junaid telah sembuh, dia bertanya, apakah yang telah kau lakukan? Junaid menjawab, aku bersuci untuk solat. Mendengar jawapan ini, si tabib yang beragama Kristian itu segera memasuki agama Islam. Inilah kesembuhan dari si pencipta, bukan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Katanya kepada Junaid, mataku lah yang selama ini sakit, bukan matamu. Engkau lah yang sebenarnya seorang tabib
bukannya aku. Junaid menceritakan, pada suatu ketika, aku ingin melihat iblis. Aku berdiri di pintu masjid dan dari kejauhan terlihatlah olehku seorang tua yang sedang berjalan ke arahku. Begitu aku memandangnya, rasa ngeri mencengkam perasaanku. Siapakah engkau ini? Aku bertanya kepadanya. Yang engkau inginkan. Jawabnya. Wahai makhluk yang terkutuk, aku berseru. Apakah yang menyebabkan engkau tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam? Iblis menjawab, bagaimanakah pendapatmu Junaid jika aku sujud kepada yang lain daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Junaid menceritakan betapa dia menjadi bingung kerana jawapan iblis itu. Dari dalam lubuk hatinya terdengarlah sebuah seruan. Katakan, engkau adalah pendusta. Seandainya engkau adalah hamba yang setia, nescaya engkau mentaati perintahnya. Ketika iblis mendengar kata-kata ini, dia meraung, nyaring. Demi Allah, Junaid, engkau telah membinasakan aku. Dan setelah itu dia pun hilang. Pada masa sekarang ini semakin sedikit dan sulit ditemui saudara-saudara seagama. Seseorang berkata di depan Junaid. Junaid membalas, jika engkau menghendaki seseorang untuk memikul bebanmu, maka orang-orang seperti itu memang sulit dan sedikit dijumpai. Tetapi jika engkau menghendaki seseorang untuk ikut memikul bebannya, maka orang seperti itu banyak sekali padaku. Bila Junaid berkhutbah mengenai keesaan Allah, dia sering membahaskannya dari sudut-sudut pandangan yang berbeza sehingga tak seorang pun dapat memahaminya. Pada suatu hari, Hazrat Shibli rahmatullah alaih yang berada di antara pendengar mengucapkan Allah, Allah. Mendengar ucapan itu, Junaid berkata, apabila Allah itu tidak ada, maka menyebutkan sesuatu yang tidak ada adalah suatu petanda dari ketiadaan. Dan ketiadaan adalah sesuatu hal yang diharamkan. Apabila Allah itu ada, mereka menyebut namanya sambil merenunginya sebagai ada adalah suatu petanda tidak menghargai. Seseorang membawa wang 500 dinar dan memberikan wang itu kepada Junaid. Adakah yang masih engkau miliki selain daripada ini? Junaid bertanya kepadanya. Ya, banyak, jawab orang itu. Apakah engkau masih ingin mempunyai wang yang lebih banyak lagi? Ya, jawabnya. Kalau begitu, ambillah wang ini kembali. Engkau lebih berhak untuk memilikinya. Aku tidak memiliki sesuatu pun, tetapi aku tak menginginkan sesuatu pun. Ketika Junaid sedang berkhutbah, salah seorang pendengarnya bangkit dan mula mengemis. Orang ini cukup sihat. Junaid berkata di dalam hati. Dia dapat mencari nafkah, tapi mengapa dia mengemis dan menghinakan dirinya seperti ini? Malam itu Junaid bermimpi. Di depannya tersaji makanan yang ditutup tudung. Makanlah. Sebuah suara memerintah kepada Junaid. Ketika Junaid mengangkat tudung itu, terlihat olehnya si pengemis terkapar mati di atas piring. Aku tidak mahu memakan daging manusia, Junaid menolak. Tetapi bukankah itu yang engkau lakukan kemarin ketika berada di dalam masjid? Allah. Junaid segera menyedari bahawa dia tersalah kerana telah membuat fitnah di dalam hatinya dan oleh kerana itu dia telah dihukum. Aku tersentak dalam keadaan takut. Junaid mengisahkan, aku segera bersuci dan melakukan solat sunat 2 rakaat. Setelah itu aku pergi keluar mencari si pengemis. Aku dapati dia sedang berada di tepi sungai Tigris. Dia sedang memungut sisa-sisa sayuran yang dicuci di situ dan memakannya. Pengemis itu mengangkat kepala dan terlihat olehnya aku yang sedang menghampirinya. Maka bertanyalah dia kepadaku, wahai Junaid, sudahkah engkau bertaubat kerana telah bersangka buruk terhadapku? Sudah, jawabku. Jika demikian, pergilah dari sini. Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan jagailah fikiranmu. Aku telah mendapat pelajaran mengenai keyakinan yang tulus dari seorang tukang cukur, Junaid merenungi, dan setelah itu dia pun mengisahkannya seperti berikut. Suatu ketika, sewaktu aku berada di Mekah, kulihat seorang tukang cukur sedang menggunting rambut seseorang. Aku berkata kepadanya, jika kerana Allah bersediakah engkau mencukur rambutku? Aku bersedia, jawab tukang cukur itu. Dia segera menghentikan pekerjaannya dan berkata kepada pelanggannya, berdirilah. Apabila nama Allah diucapkan,
hal-hal yang lain harus ditunda. Dia menyuruhku duduk, diciumnya kepalaku dan dicukurnya rambutku. Setelah selesai, dia memberikan kepadaku segumpal kertas yang berisi beberapa keping mata wang. Gunakanlah wang ini untuk keperluanmu, katanya kepadaku. Aku pun lalu bertekad bahawa hadiah yang pertama sekali ku perolehi sejak saat itu akan kuserahkan kepada tukang cukur tersebut. Tidak lama kemudian, aku menerima sekantung wang emas dari Basrah. Wang ini kuberikan kepada tukang cukur itu. Apakah ini? Dia bertanya kepadaku. Aku menjelaskan. Aku telah bertekad. Hadiah yang pertama sekali ku perolehi akan kuberikan kepadamu. Wang itu baru saja kuterima. Tetapi tukang cukur itu menjawab, tidakkah engkau malu kepada Allah? Engkau telah mengatakan kepadaku, demi Allah, cukurlah rambutku. Tetapi kemudian engkau memberi hadiah kepadaku. Pernahkah engkau menjumpai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan demi Allah dan meminta bayaran? Seorang pencuri telah dihukum gantung di kota Baghdad. Junaid datang dan mencium kakinya. Orang-orang bertanya kepada Junaid, mengapa engkau berbuat demikian? Junaid menjawab, semoga 1000 belas kasihan Allah dilimpahkannya kepadanya. Dia telah membuktikan bahawa dirinya setia di dalam usahanya. Sedemikian sempurna dia melakukan pekerjaannya sehingga untuk itu direlakannya hidupnya. Pada suatu malam, seorang pencuri menyusup masuk ke rumah dan masuk ke bilik Junaid. Tak sesuatu pun yang ditemukannya kecuali sehelai pakaian. Pakaian itu diambilnya. Setelah itu dia pergi meninggalkan rumah Junaid. Keesokan harinya ketika Junaid sedang berjalan-jalan di dalam pasar, dilihatnya pakaiannya itu di tangan seorang pedagang yang sedang menawarkannya kepada seorang pembeli. Bakal pembeli itu berkata, sebelum ku beli pakaian ini, aku meminta seseorang yang sanggup memberi kesaksian bahawa pakaian ini memang kepunyaanmu. Junaid berkata, akulah yang akan memberi kesaksian bahawa pakaian itu adalah miliknya, kata Junaid sambil menghampiri mereka. Maka pakaian itu pun terjual lah. Seorang perempuan tua datang menemui Junaid dan bermohon, anakku pergi entah ke mana, doakan agar dia kembali. Junaid menasihati perempuan itu, bersabarlah. Dengan sabar, perempuan tua itu menanti beberapa hari lamanya. Kemudian dia kembali kepada Junaid. Junaid mengulangi nasihatnya, bersabarlah. Kejadian seperti ini telah beberapa kali berulang. Akhirnya wanita tua itu datang dan berkata lantang, aku sudah tak dapat bersabar lebih lama lagi. Doakanlah kepada Allah. Junaid menjawab, jika engkau berkata dengan sebenarnya, anakmu tentu telah kembali. Allah berkata, dialah yang akan menjawab orang yang berduka apabila orang itu menyeru kepadanya. Setelah itu Junaid berdoa kepada Allah. Ketika perempuan itu sampai di rumahnya, ternyata anaknya telah berada di sana. Seorang murid menyangka bahawa dirinya telah mencapai darjat kesempurnaan. Oleh kerana itu, lebih baik aku menyendiri, dia berkata di dalam hatinya. Maka dia pergilah mengasingkan diri di suatu tempat dan untuk beberapa lamanya menetap di sana. Setiap malam, beberapa orang yang membawa seekor unta datang kepadanya dan berkata, kami akan menghantarmu ke syurga. Maka dia naiklah ke atas punggung unta itu dan mereka pun berangkatlah ke suatu tempat yang indah dan nyaman, penuh dengan manusia-manusia gagah dan tampan, di mana banyak terdapat makanan-makanan yang lazat dan anak-anak sungai yang mengalir. Di tempat itu, dia tinggal sehingga waktu fajar. Kemudian dia jatuh tertidur dan ketika terjaga, ternyata dia berada di biliknya sendiri semula. Kerana pengalaman ini, dia menjadi bangga dan angkuh. Setiap malam aku dihantarkan ke syurga, dia membanggakan diri. Kata-katanya ini terdengar oleh Junaid. Junaid segera bangkit dan datang ke tempat mana dia mendapati muridnya itu sedang berlagak dengan sangat angkuhnya. Junaid bertanya, apakah yang telah dialaminya? Dan si murid menceritakan seluruh pengalamannya itu kepada Syekh. Malam nanti, apabila engkau dihantarkan ke sana, Junaid berkata kepada muridnya itu, ucapkanlah, tiada kekuasaan dan kekuatan kecuali pada Allah yang maha mulia dan maha besar. Malam itu, seperti biasanya si murid dihantarkan pula ke tempat tersebut. Dalam hatinya dia tidak yakin terhadap perkataan Syekh Junaid. Tapi ketika sampai di tempat itu, sekadar sebagai percubaan, dia mengucapkan
tiada kekuasaan dan kekuatan. Sesaat itu pula, orang-orang yang berada di tempat itu meraung-raung dan melarikan diri. Kemudian terlihatlah olehnya bahawa tempat itu hanyalah tempat pembuangan sampah, sedang di hadapannya berselerakkan tulang-tulang binatang. Setelah menyedari kekeliruannya itu, si murid bertaubat dan bergabung dengan murid-murid Junaid yang lain. Tahulah dia bahawa menyendiri bagi seorang murid adalah bagaikan racun yang mematikan. Salah seorang murid Junaid menyendiri di sebuah tempat yang terpencil di kota Basrah. Suatu malam, sebuah fikiran buruk terlintas di dalam hatinya. Ketika dia memandang di dalam cermin, terlihat olehnya betapa wajahnya telah berubah hitam. Dia sangat terperanjat. Segala usaha dilakukan untuk membersihkan wajahnya, tetapi sia-sia. Sedemikian malunya dia sehingga tidak berani menunjukkan mukanya kepada sesiapa pun. Setelah 3 hari berlalu, barulah kehitaman wajahnya kembali normal sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seorang mengetuk pintu biliknya. Dia bertanya, "Siapakah itu?" "Aku datang untuk menghantar surat dari Junaid," sahut orang dari luar itu. Si murid membaca surat Junaid. "Mengapa tidak engkau jaga tingkah lakumu di hadapan Yang Maha Besar? Telah 3 hari 3 malam aku bekerja sebagai seorang tukang celup untuk memutihkan kembali wajahmu yang hitam." Allah. Suatu hari, salah seorang murid Junaid melakukan satu kesalahan kecil. Kerana malu, dia melarikan diri dan tidak mahu pulang. Beberapa hari kemudian, ketika berjalan-jalan dengan sahabat-sahabat di dalam pasar, tiba-tiba terlihatlah oleh Junaid muridnya itu. Si murid lari kerana malu. "Seekor burung kita terlepas dari sangkar," Junaid berseru kepada sahabat-sahabatnya dan mengejar si murid. Ketika menoleh ke belakang, si murid melihat bahawa syekhnya mengikorinya. Maka dia pun mempercepat larinya. Akhirnya dia bertemu jalan mati. Kerana malu, dia tetap menghadapkan mukanya ke tembok. Tidak lama kemudian si Syekh Junaid telah berada di tempat itu. "Hendak ke manakah engkau, guru?" si murid bertanya kepada Junaid. Maka jawab Syekh Junaid, "Apabila seseorang mengetuk dinding, seseorang syekh dapat memberikan bantuannya." Murid itu dibawanya pulang ke Takia. Sesampainya di sana, murid itu menjatuhkan dirinya di depan kaki si guru dan memohon ampun kepada Allah. Semua yang menyaksikan pemandangan ini tergugat hatinya. Banyak di antara mereka yang ikut bertaubat. Syekh Junaid mempunyai seorang murid yang dicintainya melebihi muridnya yang lain. Murid-murid lain merasa iri hati. Hal ini disedari oleh Syekh Junaid melalui firasat. "Sesungguhnya dia melebihi kamu di dalam tingkah laku dan tingkat pemahamannya," Junaid menjelaskan kepada mereka. "Begitulah menurut pandanganku. Tapi marilah kita membuat satu percubaan agar kamu semua menyedari hal itu." Kemudian Junaid memerintahkan agar 20 ekor burung dibawakan kepadanya. "Ambil burung-burung ini oleh kamu seekor seorang," Junaid berkata kepada murid-muridnya. "Bawalah burung itu ke suatu tempat yang tak terlihat oleh sesiapa pun juga. Kemudian bunuhlah. Setelah itu bawalah kembali ke sini." Setiap murid pergi dengan membawa seekor burung, membunuh burung itu dan membawa bangkainya kembali. Kecuali murid kesayangan Junaid itu. Dia pulang dengan seekor burung yang masih hidup. "Mengapa tak kau bunuh burungmu itu?" Junaid bertanya kepadanya. Maka jawab si murid itu, "Kerana guru mengatakan hal itu harus dilakukan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Dan ke mana pun aku pergi, Allah sentiasa menyaksikan." Maka Junaid berkata kepada seluruh muridnya, "Kamu saksikanlah tingkat pemahamannya, bandingkanlah dengan yang lain-lain." Semua murid Junaid segera memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Junaid mempunyai 8 orang murid istimewa yang melaksanakan setiap buah fikirannya. Pada suatu hari terfikirlah oleh mereka bahawa mereka harus terjun ke perang jihad. Keesokan paginya Junaid menyuruh pelayannya mempersiapkan perlengkapan perang. Beserta 8 orang murid tersebut, dia lalu berangkat ke medan perang. Ketika kedua belah pihak yang bertempur saling berhadapan, tampillah seorang tentera gagah dari pasukan kafir itu. Lantas ditewaskannya 8 murid Junaid. Junaid mengisahkan, "Aku mendongak ke atas langit dan di sana terlihat olehku 9 buah usungan.
Roh masing-masing dari 8 muridku yang syahid itu diangkat ke sebuah usungan. Jadi masih ada satu usungan yang kosong. Usungan yang masih kosong itu tentulah untukku, aku berfikir. Dan kerana itu aku pun masuk kembali ke dalam kancah pertempuran. Tapi tentera gagah yang telah membunuh 8 sahabat itu tampil dan berkata, "Wahai Abul Qasim, usungan yang ke-9 itu adalah untukku. Kembalilah ke Baghdad dan jadilah seorang syekh untuk kaum muslimin dan bawalah aku ke dalam Islam." Maka jadilah dia seorang muslim. Dengan pedang yang telah digunakannya untuk membunuh 8 muridku itu, dia pun berbalik membunuh orang-orang kafir dalam jumlah yang sama. Kemudian dia sendiri terbunuh sebagai seorang syuhada. Syekh Junaid mengakhiri kisahnya. Rohnya diletakkan ke atas usungan yang masih kosong tadi. Kemudian ke-9 usungan keranda itu menghilang, tidak terlihat lagi. Seorang Sayyid bernama Nasiri sedang melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadat haji. Ketika sampai di Baghdad, dia pun pergi mengunjungi Hazrat Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. "Dari manakah engkau datang, Sayyid?" Junaid bertanya setelah menjawab salam. "Aku datang dari Ghilan," jawab Sayyid itu. "Keturunan siapakah engkau?" tanya Junaid. "Aku adalah keturunan Ali, raja kaum muslimin. Semoga Allah memberkatinya," jawab. Nenek moyangmu itu bersenjatakan 2 bilah pedang," ujar Junaid. "Yang satu untuk melawan orang-orang kafir dan yang lainnya untuk melawan dirinya sendiri. Pada saat ini, sebagai puteranya, pedang manakah yang kau gunakan?" Said itu menangis, sedih mendengar kata-kata ini. Direbahkan dirinya di depan Junaid dan berkatalah dia, "Guru, di sinilah ibadah hajiku. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Allah. Dadamu adalah tempat bernaung Allah. Usahakanlah sedaya upayamu agar tidak ada yang cemar memasuki tempat bernaungnya. Hanya itulah yang ingin ku ketahui," kata si Said. Kisah kewafatan Junaid. Ketika ajalnya sudah dekat, Junaid menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membentangkan meja dan menyiapkan makanan. "Aku ingin menghembuskan nafasku yang terakhir ketika sahabat-sahabatku sedang memakan semangkuk sup," Junaid berkata. Kesakitan pertama menyerang dirinya. "Berikanlah aku air untuk bersuci," dia meminta kepada sahabat-sahabatnya. Tanpa sengaja mereka lupa membersihkan sela-sela jari tangannya. Atas permintaan Junaid sendiri, kesilapan ini mereka perbaiki. Kemudian Junaid sujud sambil menangis. "Wahai guru kami," murid-muridnya menegurnya, "dengan semua pengabdian dan kepatuhanmu kepada Allah seperti yang telah engkau lakukan, mengapakah engkau sujud pada saat-saat seperti ini?" Junaid menjawab, "Tidak pernah aku merasa lebih perlu bersujud daripada saat-saat ini." Kemudian Junaid membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti-hentinya. "Dan engkau pun membaca Al-Quran?" Salah seorang muridnya bertanya, "Siapakah yang lebih berhak daripadaku membaca Al-Quran? Kerana aku tahu bahawa sebentar lagi catatan kehidupanku akan digulung dan akan kulihat pengabdian dan kepatuhanku selama 70 tahun tergantung di angkasa pada sehelai benang. Kemudian angin bertiup dan menghayunkannya ke sana kemari, hingga aku tak tahu apakah angin itu akan memisahkan atau menemukanku dengannya. Di sebelahku akan membentang tebing pemisah syurga dan neraka. Dan di sebelah yang lain, malaikat maut. Hakim yang adil akan menantiku di sana. Teguh tak tergoyahkan di dalam keadilan yang sempurna. Sebuah jalan telah terbentang di hadapanku dan aku tak tahu ke mana aku hendak dibawa." Setelah tamat membaca Al-Quran yang dibacanya, diteruskan pula 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Kesakitan kedua menyerang Junaid. "Sebutlah nama Allah," sahabat-sahabatnya membisikkan. Junaid menjawab, "Aku tidak lupa." Tangannya meraih tasbih dan keempat jarinya kaku mencengkam tasbih itu, sehingga salah seorang muridnya harus melepaskannya. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," Junaid berseru, kemudian menutup matanya dan sampailah ajalnya. Ketika jenazahnya dimandikan, salah seorang yang ikut memandikannya bermaksud membasuh matanya, tapi sebuah seruan dari langit mencegah, "Lepaskan tanganmu dari mata sahabatku."
matanya tertutup bersama namaku dan tidak akan dibukakan kembali kecuali ketika dia menghadapku nanti. Kemudian ia hendak membuka jari-jari Junaid untuk dibasuhnya. Sekali lagi terdengar suara mencegah. Jari-jari yang telah kaku bersama nama-namaku tidak akan dibukakan kecuali melalui perintahku. Ketika jenazah Junaid diusung, seekor burung dara berbulu putih hinggap di sudut peti keranda mayatnya. Sia-sia sahaja para sahabat cuba mengusir burung itu kerana dia tak mahu pergi. Akhirnya burung itu berkata, "Janganlah kamu menyusahkan diri kamu sendiri dan menyusahkan aku. Kaki-kakiku telah terlekat di sudut peti mayat ini oleh paku cinta. Itulah sebabnya aku hinggap di sini. Janganlah kamu bersusah payah. Sejak saat ini, jasadnya dirawat oleh para malaikat. Jika bukan kerana pergaduhan yang kamu perbuat, nescaya jasad Junaid telah terbang ke angkasa sebagai seekor helang putih bersama-sama dengan kami." Allahu Akbar. Itu Hadrat Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau dan sekalian kepada Syekh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari kan macam mana imam tasawuf imam dalam tasawuf Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi Sayyidul Taifah, imam bagi golongan sufiah. Kalau imam bagi orang-orang ahli akidah, ahli kalam, ahli tauhid, ahli usuluddin, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Kalau orang-orang yang ahli fiqh, itulah salah satu daripada empat imam itulah, Imam Abu Hanifah, Ibn Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di golongan sufiah, imam kita adalah Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita dengar daripada kisah beliau tu dapat jadi pedoman, teladan untuk kita ikut pengajaran. Banyak dapat kita ambil pengajaran. Nanti boleh kita dengar selalu. Dia sebenarnya kisah-kisah masyaikh ni, dia antara jenis-jenis kitab yang mana kalau kitab-kitab lain selalunya lepas kita habis baca, kita dah tak perlu baca lagi dah. Sebab apa kita nak baca kitab yang lain pula kan. Tapi kitab-kitab tentang riwayat-riwayat masyaikh ni, kita kena baca selalu. Sebab apa? Bila kita selalu baca kisah mereka tu, kita dapat gambaran macam mana ahwal kita dalam kita nak mengenal Allah. Mereka tu kadang-kadang awliya-awliya Allah ni bukannya semuanya ahlul bait. Yang ahlul bait keturunan dia macam Said tadi kan. Yang dia datang Said yang kita ada pengetahuan daripada sudut ilmiah, daripada sudut keturunan tu dia adalah kelebihan tu kan. Perlu diselarikan. Kalau yang Said tu macam Rizal Said daripada sudut keturunan dah ada hubungan dengan baginda Nabi SAW. Dia kena bagi yang zahir tu dengan yang batin tu sama-sama juga menuju kepada Allah Ta'ala. Tak perlu ilmu dan ketakwaan kita. Bila tuan tu dan cerita tu baru ada gambar. Sebelum ni tak ada gambar. Jadi apa tahu tu cerita tu baru ada gambar. Ayat hidup dia tu tak ringkaskan. Tapi baca detail kena cari kitab tak cari. Ada kitab yang khas tentang dia. Awal siapa guru-guru dia. Ada ni Syekh Siri Sakti lah bapak sekolah tu. Nak boleh jadi imam golongan sufi tu bukan kata satu guru je, mesti ada banyak dia sebab dia baca buat kajian kita mengenal ni kita tok-tok gitu. Kalau kita nak hubungkan ni sebab kalau kita menempuh perjalanan tarikat tasawuf
mesti kena tahulah siapa imam-imam kita. Macam kalau kita ikut orang fiqah, kena tahulah kita ikut mazhab apa, siapa imamnya, siapa imam-imam yang bawah-bawah tu, yang akhir itu macam Nawawi, Ghazali, Ramli, semua ni kena tahu. Allah mudah-mudahan Allah akan beri kita manfaat. Jika kita duduk ni kamu berat.